الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Selamat nasihat. Masa tu baru kita tahu pentingnya kita nasihat. Sekarang ni kita sihat. Kita sihat ni boleh datang. Walaupun ada sakit lutut, ada kecil manis, ada darah tinggi. Boleh ni okey lah, nak gimana lagi, betul tak? Boleh datang masjid, boleh belajar, boleh tikaf tiniah, dapat pahala tikaf 2 jam. Lepas sikit, boleh tikaf ni. Lepas tu masuk sini, masuk je, angkat je kat masjid, niat. Saja aku bertikaf di masjid ini dan Allah Ta'ala. Dah. Rasa nanti, aku bertikaf kat masjid ni dan Allah Ta'ala. Dah, cukup lah. Sampai kita keluar, pahala itikaf ni dikira. Tak tahulah kira macam mana, tak tahulah. Sebab lain tak boleh itikaf. Tak boleh itikaf. Kalau kita buat kuliah dekat Dewan. Kita tak boleh itikaf. Sebab tu, itu Dewan lah. Tu beza tu. Kita buat kuliah kat rumah. Kalau nak itikaf, itu rumah. Dekat mana? Dewan orang ramai. Kalau itikaf, Dewan orang ramai. Tapi special ni masjid ni itikaf. Dapat ni itikaf. Tu yang sangat bagus. Okey. Nak tanya. Kelebihan selawat ni dah habis baca belum? Dah habis dah? Sekejap. Dah habis baca selawat tak? Dah baca dah? Okey. Kalau dah habis kita balik pada tauhid dah. Okey. Baca dulu. Asmaul Husna. Nas'aluka ya man Allahu alladhi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim Malikul Qudus Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bani'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhab Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillul Sami Wal-Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Hafidul Mukida Al-Hasibul Jalil Al-Qarimul Raqibul Mujib Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Bab Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muqsil Mudiyul Mu'id Al-Muhil Mu'mitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Barut Tawwabul Muntakimul Aqub Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muqtirul Bani Allah النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Pasal lampau tak keluar, jangan maju. Ada Ustaz. Kan gambar slide dekat masjid ni tak keluar. Jap. Tadi belum elok dia keluar. Cek kabel Ustaz, tahu kabel longgar. Kira kabel ni. Kabel ni panjang. Ada satu kabel yang pendek. Baru nak tebul dia keluar. Itulah aku dapat. Dia mencacak. Dia tak langgar apa-apa kan di padam. Dengan dia pendek. Dia pendek. Dia tak marah hari ni. Dia berubah, okey lah. Sudah. Okey, boleh ikat. Apa yang dia terpotong dia mesti dia lah. Oh, kita ada di mana? Oh, ini.
Alhamdulillah. Sebelum hilang ni pandangan, baik kita belajar cepat. Allah mudah-mudahan. Okey, kita nak tengok tauhid. Akan tengok dulu kita sampai mana tauhid ni. Nombor berapa? Beriman pada Allah. Last kali kita cakap nombor apa? Nombor 8. Nombor 8 Ustaz. Masuk nombor 9. Okey, kita. Sekarang ni sambung nombor 9 lah. Ya, ya Ustaz. Okey. Okey, nombor 9. Fakta yang ke-9. Betul tak? Betul. Betul Ustaz. InsyaAllah. Betul. Okey. Ini saya pergi dulu. Okey, tadi ni nombor 8, ini nombor 8, tadi nombor 9. Nombor 8 dah salin. Dah, okey, nombor 9. Saya alihkan kat sini, supaya boleh nampak dan tidak mengganggu perkataan-perkataan lain dah. Okey. Erti Allah terkaya. Okey, ni. Kita dah cerita yang bersembilan ni. Ini beriman pada Allah, benda-benda yang kita hidup tahu, yang kita mesti tahu. Supaya betul apa maksud beriman pada Allah ni. Dan kita tepat memahami bagaimana yang dikatakan beriman pada Allah ni pada bilangan buku iman yang pertama. Pada bilangan buku iman yang pertama. Okey. Ini tulis dulu. Ni nama sifat ni, nama yang dikatakan nama Allah ni, bila terkaya kita panggil Al-Ghani. Ini I pun tak apa lah. Al-Ghani. Ini nama dia Al-Ghani. Kita kadang-kadang salah guna. Kalau guna petani, kita tak faham. Selalu apa cakap? Selalu orang berbual Al-Ghani ni orang cakap apa? Orang kata gini tau, contoh dia gini. Dulu dia naik aku. Dia buat apa kecewa. Yelah Allah tu kaya, tengok dia kecewa. Nampak? Dia salah guna. Kalau Allah balas, bukan Al-Ghani. Betul lah macam ni. Mak aku dia kata dia tak suka aku, dia cakap belakang-belakang. Aku tak boleh dengar. Itu dia lupa handphone, dia kurang off handphone, aku tak dengar suara dia. Dia tengah cakap, tutup mic. Saya dah lantik bohong, tutup mic. Aku tutup mic kan. Okey. Ni.
Jadi nama dia Al-Ghani. Apa maksud Al-Ghani ni? Bukan yang kita faham. Bukan yang macam kita cakap. Allah itu kaya. Tak apa dia naik aku nanti Allah balas dia. Itu bukan pada Al-Ghani. Itu dia ada satu nama lain yang dia membalas perbuatan makhluk ni sama ada kat dunia atau akhirat. Sama ada kebaikan atau tak kebaikan. Kaya ni maksud dia apa? Ni maksud dia ni. Ni. Tidak memerlukan. Ni masuk orang ni. Tak perlu apa ni? Tak perlu makhluk manfaat daripada apa yang dicipta. Apa yang dicipta? Semua benda dicipta. Masa, waktu, tempat, bumi, langit, keadaan dicipta. Besar, kecil, panas, sejuk, semua dicipta. Dan dia tidak mengambil manfaat. Dia tak perlu. Kenapa? Itu dah benda Allah ni. Jadi, kalau kita faham, yang saya selalu cakap kadang ni berulang kali, ini Al-Ghani ni, ini adalah nama Allah. Salah satu nama Allah. Salah satu nama Allah yang bersifat terkaya daripada makhluk. Ambil perhatian perkataan ni. Saya cakap dulu, bila Allah ini terkaya, kita kata Allah terkaya, dia adalah daripada. Ni tengok ni. Daripada. Dia terkaya daripada makhluk. Ni. Okey. Ini nama sifat dia. Kita belajar ni untuk apa ni? Untuk kita kenal betul-betul Allah ni macam mana. Nak beriman ni nak kena kenal, nak yakin dan kita tahu. Kalau dari segi ilmu pun kita gagal, ini sangat payah. Ni agak ni. Terkaya dari makhluk. Terkaya ni maksud apa? Tak perlu. Jadi lawan daripada agak ni sifat ni sifat ketuhanan. Kalau kita kata sifat makhluk, dia apa lawan ni? Ni kita kata ni kesalahan ni sifat makhluk. Apa nama sifat ni? Yang berlawanan dengan orang ni. Ini nama dia Fakir. Al-Fakir. Fakir miskin. Itu kata itu fakir. Apa maksud fakir ni? Sangat memerlukan Allah dalam segala perkara. Ini sifat makhluk. Patutnya itu, makhluk itu. Dia memerlukan Allah dalam semua perkara. Dia tak lain. Sama ada dia kuasa atau tidak. Ini sifat makhluk. Apa nama sifat tu? Itu namanya fakir. Akan bakal nampak tak tulisan ni? Tak nampak?
Dia dah besarkan dia mudah lagi. Saya tak jumpa dia kat mana. Ni. Ni. Bila saya move dia ni kan dia je lari. Ini bukan makhluk. Ini alam ni. Ni sifat Allah. Ni. Atau kita kata ini sifat ketuhanan. Ini sifat tambahan. Atau kita kata ini sifat kesempurnaan. Ni. Okey. Dan ni kita boleh kata sifat apa ni? Kalau fakir. Kawan ni apa? Sifat kekurangan. Nampak tak ada beza? Memang perbandingan Allah ni dia bandingkan dengan hamba, dengan makhluk. Allah ni dia kaya. Maksud kaya apa? Dia tak bergantung, dia tak perlu sesiapa. Dia tak perlu kita doa untuk dia sampai hajat kita. Tapi dia suruh kita doa. Dia suruh kita doa. Boleh apa? Hadap hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Allah ni sifat dia penuh dengan hajat. Ya qadir hajat. Allah. Dan manusia sifat dia memohon hajat. Itu perbezaan ni. Kita dimohon, Allah yang kurniakan, Allah yang makbulkan. Kita ni doa, Allah yang makbulkan. Tapi Allah tidak mengharap pada doa kita. Kenapa? Dia tak harap apa-apa atau siapa-siapa saja. Itu tak boleh kata kalau aku tak doa, teruk dia ni. Bukan. Kita doa tu kalau dia berubah, kita dapat pahala lah. Sebab kita memohon. Kita hantar mohonan. Ramai orang, tak ada orang doakan dia pun berubah juga. Sebab Allah ni dia tak gantung pada doa orang. Kalau bergantung pada sesuatu, itu menunjukkan kekurangan. Tahu kekurangan. Kalau berkongsi dengan sesuatu, itu menunjukkan kekurangan. Kalau kita kongsikan sifat ketuhanan dengan benda lain, kita telah buat perkara apa? Apa nama dosa tu? Syirik. Kita kongsikan sifat ketuhanan dengan orang lain. Nama apa? Itu nama syirik. Syirik ni kalau perkataan syarik, daripada kata syarik, orang Melayu dia pakai syarikat. Tu syarikat. Syarikat ni dikongsi dua tiga orang dia meniaga. Itu nama syarikat. Syarikat yang berhad. Mesti ada dia punya partner, dia punya director, dia punya apa. Kenapa dia ada tu? Dia ada tu, dia berkongsi. Jadi bila berkongsi sesuatu perkara, dia menunjukkan dalam kitab usul tauhid kata, dia menunjukkan kelemahan sesuatu benda. Kenapa? Dia perlu kongsi untuk buat sesuatu. Jadi Allah ni tak boleh kita kongsikan sifat dia dengan benda lain. Kita cuma lahirkan sebab. Bukan sebab itu yang menjadikan Allah kena buat. Tak. Allah tak perlukan sebab. Tapi Allah jadikan hukum adat ni, nak lapar, makan, kenyang, haus, minum. Supaya memudahkan panduan kita,
Kalau lapar pergi makan. Bukan lapar pergi tidur. Bukan. Tak hilang apa. Ngantuk pergi makan. Tak hilang ngantuk. Ngantuk pergi tidur. Itu apa nama apa tu? Itu adalah nama adat kehidupan. Tapi yang tidur kan Allah. Yang jaga kan berjadi Allah. Buka mata 4.5. Allah. Tak percaya, nak tidur doa. Minta, Ya Allah, engkau tak ngantuk, engkau tak tidur. Aku ngantuk, aku tidur. Ya Allah, engkau berikan aku jaga pukul 4. Doa lah betul nanti. Imam Ghazali kata, siapkanlah perkara-perkara zahir. Zahir apa? Siapkan telekong gantung, tidur gantung telekong. Niat, aku nak pakai pukul 4. Itu Imam Ghazali ajar. Orang soleh dia ajar gitulah. Niat siapkan apa? Siapkan tempat wuduk. Siapkan tempat wuduk. Air siapkan. Ni nak ambil wuduk. Orang dulu dia dah ada pipe. Ni kita dah ada pipe. Tak payah siapkan lagi lah. Jadi pakaian kita siapkan. Siapkan sejadah. Ni sejadah kau ni nak pakai. Cukuplah buang itu cukup. Imam Ghazali kata, lepas tu kau tidur, kau niat pada orang apa. Cubalah buat. Kau tak boleh saya cakap ni. Buka mata, pak. Niat pukul 4, tengok jam, kalau jam digital 4.00. Apa yang jaga kita 4.00 ni? Tak pasal alam pun. Tak ada dengar kat luar, bunyi kucing bergaduh ke, tak ada apa-apa. Tapi kita boleh jaga. Siapa buka mata kita ni? Allah, dia nak kena rasa ni. Dulu guru kata apa? Lembutnya Allah jaga kita. Tak ada digoncang katil. Tak ada digoncang katil untuk bangunkan kita. Kenapa tak ada goncang katil? Itu dikatakan Allah ini maha lembut. Tak ada jerit nama kita, tak ada, oi Lima, kamu 4, tak ada dengar suara pun. Tiba 5 dah buka mata je. 4, aku niat bangun 4. Itu seorang. Mungkin berjuta manusia, bilion manusia yang niat begitu. Pukul 4, pukul 3, pukul 10. Allah boleh bangunkan semua orang tak? Tak ada masalah. Saya kata telefon. Dia tak payah goncang rumah kita. Dia tak payah ketuk pintu rumah kita. Tak payah. Dia buka je mata kita. Dia jaga kita. Pukul 4. Kita seorang kan. Kita seorang. Waktu tu kita rasa hebatnya Engkau, wahai Tuhan. Engkau bangunkan aku. Kau bangunkan mak aku kat kampung. Kau bangunkan jiran. Kau bangunkan orang kampung Medan. Kau bangunkan orang Selangor. Kau bangunkan orang Malaysia. Kau bangunkan orang Asia Tenggara. Kau bangunkan orang Asia. Kau bangunkan orang Eropah. Hatta dia yang bangunkan juga orang-orang kafir. Waktu Rasulullah ni bila orang tanya soalan, kadang-kadang dimulakan jawapan dengan apa? Demi Allah yang ubur-uburku di bawah tangan dia. Bukan Allah tangan, di bawah kuasa dia. Rasulullah ni manusia paling utama, paling istimewa. Dia dapat rasa dalam hati dia apa? Kuasa dia, nyawa dia, bawah tangan Allah. Mana Allah boleh ambil bila-bila? Bila-bila. Tanpa sebab, tanpa sebab. Tak payah kena COVID. Tak payah oksigen drop. Tengah duduk dia boleh ubah. Bang, meninggal. Kita ada kawan cerita kan, orang meninggal gitu kan. Tengah berbual, meninggal. Tengah sarapan pagi, meninggal. Tengah makan nasi tersedap, meninggal. Tengah tidur, anak kejut, tak bangun. Padahal mak sihat, mak sihat. Tanya mak sakit apa, tak tahu makcik, mak sihat. Tiba pagi ni kejut-kejut, mak tak bangun. Lalu mak pukul 4 dah bangun, tengok mak tak bangun dah. Gitu dah, pergi. Terutama pada akalnya umur kita dah 50, 60, 70. Standby. Anytime kita boleh pergi. Jadi betul ni? Rasulullah dah katakan, umur rumahku sekitar berapa? 60. 60 ni kalau kalender Masihi berapa? 58. Sekitar ni maksudnya 57, 56, 55. Sekitar 58, 59, 60, 61. Rasulullah dah kata dah tak ramainya lepas 70. Lepas tu kalau orang kata
Mak saya semalam masuk hospital, ada kawan-kawan tanya, Ustaz, mak umur berapa? 84. Oh, panjang umur mak. Saya 44 Ustaz, tak sampai tidak 44. Ada seorang imam tu, masjid tekali dia cakap saya. Dia call saya malam. Imam, betul? Betul. Kita tengok orang 84, kita tak tahu sampai 84 Kita 55, kita tengok orang 60, kita tak ada garanti kita sampai 60. Bukan soalnya kita nak kena tahu tidak kita sampai tidak, memang kita tak tahu. Soalnya apa siap kita kalau diambil. Tu dia yang kita tahu. Itu je kita boleh jawab. Apa boleh apa kita? Adalah baca Quran lagi, belajar Fardhu-Ain lagi, mengesahkan iman lagi, membetulkan solat lagi, betulkan hati supaya buang semua mazmumah, masukkan mamudah. Apa lagi? Minta ampun dengan Allah. Apa lagi? Taubat dosa yang lalu. Apa lagi? Sesungguhnya salah itu kita dah gagalkan. Apa lagi? Minta maaf dengan manusia atau mengasihi kita pernah buat salah. Apa lagi? Minta Allah terima dengan rahmat. Apa lagi? Minta Allah bantu untuk khotimah. Itu pun apa kita buat. Belajar ilmu agama. Bukan belajar nak buat nasi kandak Penang. Umur dah 60. Nak makan pun dah tak boleh. Dah darah tinggi. Apa lagi nak belajar resepi-resepi? Betul tak? Setuju tak saya cakap? Belajar resepi apa lagi? Ini tak boleh makan, tu tak boleh makan. Print lagi resepi-resepi. Salad Mexico, tak payah tak? Jemput-jemput pagi pun dah cantik lah. Resepi macam-macam. Salad Mexico, roti Paum, roti Uzbekistan, tak pernah buat pun. Sekadar resepi je lah, print, simpan. Cucu datang ni apa ni? Nenek punya koleksi resepi. Apa ni nenek? Nasi lemak Uzbekistan. Tak pernah makan pun, tak ada, aku print je. Nanti orang tahu nak buat. Tak payah tak? Buang masa. Betul? Buat tak jadi, tak nak makan, buang lagi. Pergi simpan sana pun dah lemak, besok pergi simpan sana, besok pergi sana beli. Kalau malah nak masak lah. Besok pergi depan, lepas tu ulang. Ni Senin, ni Selasa, ni Rabu. Dah lah, apa lah. Muak pergi tu. Muak lagi masak. Nak belajar iman, tak tahu apa benda, tak tahu. Tak payah. Tak payah masjid nak buat. Cara buat karipat putar. Yang datang kepala dah putar-putar lah 60, 70, asyik pening. Nak belajar. Buat belajar rukun tauhid, rukun agama, belajar iman, belajar solat. Panggil orang datang masjid. Itu bawa badan, datang 60, 70, okey, datang. Itu bawa patut dia buat. 68 nak belajar karipat putar, tak payah tak beli sana. RM4 tu lorong tu ada depan tu. Pergi beli. Apa yang heboh sangat benda ni? Belajar ni, faham betul-betul lah. Okey, nama apa ni? Nombor 9, katanya kita tahu Allah terkaya. Jangan cakap Allah ni maha kaya, dia bagi aku pekerjaan yang baik. Itu bukan sifat kaya dia. Dia Allah maha kaya, dia bagi aku bonus, duit banyak hujung tahun. Itu bukan sebab Allah maha kaya. Itu Allah maha apa? Dia bagi duit, dia bagi ini, dia bagi itu, maha apa? Pemurah. Kenapa dia ada pemurah? Orang kafir berapa bonus? Kita kerja satu company. Kita dapat bonus 2 bulan, bulan 12. Dia dapat 4 bulan. Tengok. Apakah dengan dapat bonus 2 bulan kita kata Allah sayang kita? Bukan tanda tu. Dapat bonus tanda apa? Allah ni pemurah, dia bagi pada semua orang. Tengok orang kafir berdapat. Itu nama dia pemurah. Dia tak kira. Macam orang pemurah. Anak dia bagi duit, anak buah dia bagi duit, betul? Takkan dah jumpa budak-budak tengah main-main, dia panggil, bagi RM1, ini orang pemurah. Tak kira. Ada kadang-kadang dulu-dulu lah, sekarang saya jangan tengok lah. Dulu-dulu kalau kat kampung kan, hari Jumaat, pakcik ni bawa duit siling. Penuh dia punya apa? Jubah. Budak-budak hari Jumaat mencari dia. Dia bagi RM20 je. Dia pun keluar. Ada dulu kat Kelang yang lebih kaya, dia tabur duit siling. Wah, ini dosa. Ini lambang sombong. Tahu?
Lagi satu orang berebut. Orang berebut kan orang bergaduh lah, betul. Dua posen dia pasal. Budak dia tarik, budak dia tunggu kawan dia. Tak boleh nak bagi-bagi je lah. Dia duduk. Cakap, Atuk bagi Atuk bagi 2 posen. Bagi je lah. Dulu lah bagi 2 posen. Sekarang lagi budak 2 posen, dia buat muka gini. 2 posen. Tak boleh apa Tok 2 posen. 2 posen je dia kata. Dia tu. 2 posen je Tok. Atuk tak ada duit. Dia pergi Jumaat depan tak payah aku jumpa Atuk ni. 2 posen kadang suruh bagi 2 lagi. Engkau bagi 2 Pening dia pergi. Tak boleh apa 1 posen. Kenapa bagi lah? Dulu saya kecil-kecil, dulu saya ingat belajar sekolah. Ada kawan-kawan belajar sekolah 5 sen, ada 4 sen. Kalau 2 sen ni orang kaya lah. Kalau 2 sen ni, poket dia panjang, bawa botol air yang gantung. Ni kira anak orang kaya. Pergi sekolah naik kereta, ni belanja 2 sen. Kalau kita ni belanja 2 hari sekali, 5 sen, dah lah 5 sen. Mak takut hilang. Mak ambil tuala, mak ikat dekat bucu. Tak tahulah akak ada rasa tak? Jadi mak ikat kat bucu tau. Mak saya ni. Mak ikat kat bucu. 10 sen ni pun. Sekarang kalau ikat kat bucu 10 sen nak kita kata apa? Alamak 10 sen dia nak ikat-ikat. Jumpa orang tak ambil kan dalam berjalan. Dulu mak ikat kat bucu kan. Masuk. Kalau tak hilang lah duit tu. Mak takut lapar ni, haus ni. Dulu 10 sen ni boleh beli makanan lah. Boleh beli air tadi tak? Sebab tu dulu ada istilah bagi kecil kan. Pepsi Cola. Tahu tak? Ada tak dengar dulu? Bukan Pepsi Cola. Minum apa rehat? Pepsi Cola. Air pahit dia minum. InsyaAllah tak ada mati, sihat kan sekarang. Betul? Kuat budak-budak dulu lah tanya. Padang minum ni main bola ni. Jangan je ada pahit dulu. Saya kantin. Begitu je. Main lagi. Minum lagi. Tak ada pun dulu orang kata klorin dah apa benda, steady. Ikat. Punya mak sayang takut ikat, duit posin ikat. Dekat ujung tanggung tangan. Sekarang mana ada budak sekolah bawah tangan ada? Ada bawah tangan? Apa dia bawa Tak ada apa Tepuk tangan tak kenal ni. Kita cucu kita, tepuk tangan kenal tak? Zaman berubah. Bawa apa? Tisu. Okey. Nombor 10. Tengok nombor 10. Apa tadi nombor 10 90. Ini nombor 10. Allah bersifat Esa. Okey, kita buat dekat benda ni lah supaya kita nampak ni. Ini nombor 10 Ini patah-patah ni apa benda ni? 1, 2, 3 apa? Ini patah apa ni? Apa benda ni kita ni? Patah apa ni? Ni nak pergi lagi dari 40 ni. Ni patah apa ni? Patahnya wajib diikatkan. Ini kan nombor 1 ni. Ni. Nampak nombor 1 ni? Nampak kat atas ni? Beriman pada Allah. Nampak ni tajuk ni? Wajiblah seseorang itu mengiktikadkan. Mengiktikad apa? Apa iktikad? Mempercayakan, meyakinkan, menetapkan, mengetahui, meyakin, tahu yakin. Apa? Itu dah sampai nombor 10 tu. Yakin wujud Allah, wujud hakiki. Itulah. Itu yakin tu. Lepas tu yakin apa lagi? Itu nombor 10 ni. Dia wajiblah dia beriktikadkan. Dia wajib mengiktikadkan. Allah bersifat Esa. Itu maksud tu. Jangan tak tahu ni apa ni. Nanti dah sampai nombor 40.
Ustaz, apa guna 40 ni? Tajuk dah lupa. Dia kalau dah tua belajar dia betul ke? Apa benda ni nombor 92 ni jenis apa ni? Kira apa ni? Ini fakta yang dikatakan wajiblah orang itu kalau dikata dia beriman pada Allah, dia mesti mengiktikadkan perkara ini. Mesti dia kata ni. Allah bersifat Esa. Ini nombor 10. Esa ni makna apa? Apa satu perkataan yang kita letak di sini, dia memberi makna Esa. Tunggal. Kalau dalam tauhid dia kata tunggal. Bila Allah ini tunggal, maknanya Esa untuk membuat lagi pahaman lawannya apa? Berbilang. Bila kata Esa, kita menafikan Allah itu berbilang. Esa ni dalam perkataan sifat 20 dia panggil apa? Wahdaniah. Wahdaniah. Okey. Wahdaniah ni makna Esa. Esa dia bahasa Melayu lah. Bila kita kata Allah ni wahdaniah, wahdaniah ni dia termasuk dalam kategori sifat apa? Dalam sifat 20. Dalam kategori sifat apa? Cakap tak kopi dia. Cakap lah betul. Itu dah macam mas. Salbiah. Apa? Salbiah. Oh. Salbiah. Kategori. Itu kategori tak? 13 rukun. Fi'li, qauli, qalbi. 20 sifat. Nafsyah, salbiah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiah ni erti apa? Saya ulang-ulang ini. Dari perkataan apa? Salbun. Ertinya nafi. Ertinya nafi. Salbun ni, makna salbun ni ertinya nafi. Dia masuk dalam kategori menafikan. Sifat yang menafikan. Makna apa? Sifat yang tak ada pada zat. Itu pun nak pergi lanjut lah. Okey. Jadi bila kata Allah ini wahdaniah, dia menafikan apa? Menafikan Allah itu berbilang. Allah itu boleh dibilang-bilang lah. Ada 2, ada 3, 1, 2, 3. Itu berbilang. Lepas tu dulu guru kata, orang kata se. Nasi ayam se. Satu. Se tu mereka guna ni, Esa ni se. Kalau tak se, 2, 3. Itu tak se. 2, 3 ni apa? Berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Faham tak ni? Kataan nyanyi dulu. Boleh faham tak? Ini tak susah. Tapi kita berpakaian. Ini dah cakap banyak-banyak kali ni. Dah lama besok,
nampak Esa je, nampak. Esa ni apa? Sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah. Esa. Wajib ni artinya wajib pada apa? Wajib pada apa? Wajib pada akal. Akal tak boleh terima kalau Allah ni berbilang. Akal tak boleh terima. Cuma Tuhan boleh berbilang. Dia Tuhan boleh dua. Nanti Tuhan ni kata nak hujan. Tuhan ni kata nak panas. Akal pun boleh terima. Tuhan dia kata bagi rezeki kat dia. Tuhan dia kata jangan bagi rezeki kat dia. Sebab Tuhan ni berkuasa. Tuhan dia kata, kau buat lah. Aku nak rehat. Aku nak tidur. Boleh gitu? Tak boleh. Bila Tuhan ni perintah dia, kehendak dia, ada orang boleh challenge, ada orang boleh sama, dia lemah lah maknanya. Tak logik lah kan, betul tak? Tak masuk akal ke Tuhan dua. Binasa lah alam ni. Tuhan dia kata aku nak bagi rezeki. Tuhan dia kata aku nak bagi besok. Tak boleh. Lepas tu Tuhan ni kena tunggal apa? Esa. Itu nama tinggal tunggal. Jadi ulama meletakkan sifat wadaniyah ni, bakar, idam, bakar, mukhalafatul hawadis, tiabuhu binafsi, wahdaniyah. 5 ni bawah kategori salbiah. Kategori, itu kategori tak? Salbiah. Salbiah ni artinya salbun. Salbun arti dia nafi. Agak faham ke benda ni? Saya tengok balik rumah ni ada mulut teropong ni. Dia tauhid ni kena belajar banyak kali. Salbiah ada berapa sifat tadi? Ada berapa? 5. Peti salbiah adalah nafi. Ada berapa bawah ni? Bawah ni ada berapa? Ada 5. Kita kata mula tadi apa? Idam. Idam berarti apa? Sedia. Idam berarti sedia. Idam, apa lagi sifat dia? Yang bawah salbiah, bakar. Bakar arti apa? Kekal. Jangan tak boleh jawab benda-benda asal tu. Idam apa? Idam. Ni dah juga dia 2 bukan lah. Dah 2 jawab idam kekal. Idam sedia. Bakar apa? Bakar kekal. Dia jawab. Malah dia boleh jawab lebih baik kita. Kalau kita umur 60 tak erti lagi you are in a very dangerous zone. Dangerous or dangerous? Mati tak tahu Allah ni sedia. Habis tak? Habis. Boleh patah balik umur. Mana apa? Tak kenal Allah. Tuhan dia tak kenal. Habis ingat mati boleh jawab ke? Tak Tuhan kau, Tuhan kau Allah. Dia tak jawab. Lepas tu dia belajar. Lagi 3 apa? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tu apa? Makhluk lah. Makhluk lah yang baru. Okey. Tak apa kita dulu. Dia faham betul ni. Lepas tu, qiyamuhu.
Qiyamuhu bin nafsi. Berdiri Allah nafsi. Nafsi apa? Dengan sendiri. Okey, apa pilih dulu? Nanti kan kita terang. Lagi satu, dia ada 5. Ulama kata ada 5. Lagi satu nama apa? Wahdaniyah. Artinya Esa. Itu yang kita cakap ni. Yang ni lagi kat ni. Wahdaniyah. Allahu wujud. Kan kita baca gitu kan. Qaidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah. Ini wahdaniyah. Ini apa ni? Semua sekali apa? Ini 5. Ini 5. Jadi sebab sifat salbiah ni, dia nama dia nafi, ni nama dia nafi, ni nama dia nafi, maknanya dia menafikan apa? Menafikan sesuatu perkara yang tidak layak bagi Allah. Menafikan sesuatu tidak layak bagi Allah. Bila kita kata Allah ini qidam, okey, maknanya kita menafikan, tengok saya buat kat sebelah. Saya dah buat ni dulu ni. Tapi maklumlah kan dah tua tak baik dah apa? Dah berumur. Dah berumur tak. Bila belajar cakap dah berumur. Bila makan tak mentam tak ada cakap dah berumur tak boleh makan. Boleh pula makan. Dia belajar dah berumur tak boleh faham. Biasa tu. Cuba insyaAllah Allah boleh faham, Allah kenalkan diri dia kat kita. Dengan kita meletakkan sungguh-sungguh nak kenal diri dia. Okey. Bila kata Allah itu qidam, menafikan apa? Allah itu sedia. Menafikan Allah itu baru. Baru maksud apa? Ada apa? Permulaan. Apa maksud ada permulaan? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu ada permulaan. Dulu tak beranak, sekarang beranak. Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak datang, sekarang baru muncul. Ada mula. Dulu kerja tempat lain, sekarang kerja tempat lain. Lepas tu orang kata, awak kerja sini dari bila? Mula bila? Ada mula. Awak mula belajar dekat UiTM. Tahun berapa? Ada mula. Dulu tak belajar, sekarang belajar. Ada mula. Jadi bila Allah tu sedia, dia tak ada mula. Bukan dulu tak ada, sekarang ada. Tak ada. Yang dulu tak ada, sekarang ada, makhluk. Faham makhluk. Jadi bila kita kata Allah itu qidam, kita menafikan Allah itu ada mula. Aduh, ni aus aku cakap ni. Jangan tak faham lagi tau. Yang paling besar tak faham dia datang agak. Itu nama dia sifat dia salbiah. Salbiah ni makna dia perkataan salbun ni makna nafi. Jadi kata-kata qidam menafikan Allah itu ada mula. Sebab apa? Allah ini sedia. Sedia macam mana? Tak ada mula. Kalau dia fikir akal macam mana tak ada mula Ini tak boleh fikir. Macam mana? Allah je tahu dia tak ada mula. Kita tahu? Tidak tahu. Akal kita terbatas untuk memikirkan kita tak ada mula ni. Betul tak? Boleh fikir? Bahawa kita faham dulu tak ada, sekarang ada. Apa-apa akan bumi begitu. Dulu bumi tak ada, Allah kita ada. Anak kita tak ada, dulu ada. Dulu tak ada penyakit, sekarang ada penyakit. Dulu sakit, sihat. Ada pula mula sihat. Ada pula mula sakit.
Ada pula habis sihat, ada pula habis sakit. Kenapa? Makhluk memang ada mula ada habis. Setiap ada mulaan mesti habis. Okey. Kekal. Baqa. Menafikan apa? Allah itu menerima apa? Menafikan Allah itu menerima apa? Binasa. Allah tu tak binasa. Dia tak binasa nama apa? Nama dia kekal. Kekal di mana? Kekal yang tak ada awal, tak ada akhir. Syurga kekal. Tapi syurga dikekalkan. Syurga dulu tak ada, Allah cipta ada. Neraka kekal. Alam akhirat kekal. Tapi dulu tak ada, sekarang ada. Faham tak ni? Neraka kekal. Dulu tak ada, sekarang ada. Allah kekal. Tapi kekal dia datangnya tak ada datang. Dia dalam keadaan sedia. Tak nampak tak dia sikit. Dia dalam keadaan sedia. Bukan sedia yang kita faham. Kita balik makanan tengah hari telah tersedia. Maksudnya dah ada. Maksudnya sebelum ni tak ada. Sekarang dah ada. Maknanya sedia. Bukan sedia yang kita kata begini. Bukan kidam. Kalau dia kata, wah, siapa masak ni lauk ni dah terkidam. Itulah, kan cakap bodoh tak baik kan. Lauk ni telah terkidam. Apa makna terkidam? Tersedia. Mak salah belajar, Mak. Mak salah faham. Tengok Mak, muka Mak daripada dulu sampai sekarang. Cantik, bakar, kekal cantik. Dengan Mak, besok dia berkedut, orang tahu. Salah, bakar lain. Bakar ni Allah bersifat bakar. Syurga itu dikekalkan. Allah bukan dikekalkan. Dia memang kekal. Nampak? Kita ni wujud. Diwujudkan. Allah, dia wujud di mana? Sedia. Wujud di mana? Tidak menerima binasa. Boleh faham tak? Ulama usul ni. 1000 tahun lalu ulama usul ni. Supaya kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Baru kita rasa hebat dia. Di mana hebat dia? Dia tak ada mula. Tiba-tiba ada. Bukan. Tak ada tiba-tiba. Memang ada. Bukan memang. Dia ada. Akal tak boleh fikir. Haram memikirkan zat dia macam mana, rupa dia macam mana, kalau fikiran. Tapi sifat dia ada, sifat dia wujud, sifat dia kekal, sifat dia qidam, maknanya sedia. Okey. Bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru, menafikan Allah itu apa? Menafikan apa ni? Serupa apa? Makhluk. Dengan makhluk. Menafikan Allah itu serupa dengan makhluk. Sebab sesuatu yang baru itu dengan makhluk. Apa sifat makhluk? Dulu ada, sekarang dulu tak ada, sekarang ada. Lepas ada, dia tak ada. Itu makhluk. Apa itu nama apa? Baru. Apa nama dia baru? Dia berubah dari satu keadaan ke satu keadaan. Itu nama baru. Tak ada, ada. Ada, tua. Dulu muda, sekarang tua. Dulu tua, sekarang mati. Dulu mati, hidup balik ke alam barzah. Lepas hidup balik alam barzah, hidup pula alam akhirat. Dia berubah.
Berubah itu adalah dikatakan makhluk yang bersifat baru. Kenapa? Tak ada jadi ada. Ada tak ada balik. Tak ada ada balik. Kita ni akan kekal ni. Kekal akhirat. Kenapa hari akhirat? Hari yang akhir, lepas tu tak ada hari-hari dah. Tak kata begitu. Hari kemudian. Awak dipanggil hari kemudian, dia kata sebab tak ada kemudian. Itu hari akhir. Lepas tu tak ada hari dah. Akhirat, akhir, last, kekal, kekal. Tapi kekal dia bukan kekal bakar. Kekal dia dikekalkan. Apa kekalkan? Allah kekalkan. Untuk apa? Pembalasan kepada manusia. Itu kalau kita faham begitu kan. Fahamlah kita tauhid ni apa. Kalau kita tak faham, ini yang susah ni. Dia mahu binafsi. Menafikan Allah itu dia berdiri dengan sendiri. Bukan masuk dia berdiri tegak macam manusia sendiri. Tak. Maksud dia apa? Allah itu tidak apa? Tidak apa? Bergantung. Memerlukan atau bergantung kepada Yang lain. yang lain. Ini nama dia nafi. Daripada qiyamuhu binafsi ini, Allah itu tidak memerlukan, tak apa tambah tidak pun tak apa. Tidak bergantung kepada sesuatu. Okey, memerlukan. Okey, dulu okey. Catatan nafi, kalau tak tidak. Kalau tak nafi, boleh tak tidak. Jadi kita baca ni dulu nafi. Menafikan apa? Allah itu memerlukan sesuatu. Menafikan Allah itu serupa dengan makhluk. Kenapa? Hasil daripada sifat dia yang depan ni. Salbiah. Kakak, jawab saya jujur kan. Kakak apa-apa tak pening. Boleh tak? Cuma nak cerita balik tak kerti lah. Kena boleh jawab. Macam mana saya tanya. Tahu? Macam mana saya tanya benda-benda yang akak biasa jawab. Tahu? Orang Johor, masak akak pedas, letak daun apa? Tengok. Nampak? Kadang-kadang dia letak daun apa? Daun kesum. Besum. Daun kesum. Selain daun kesum daun apa? Dengan bunga kantai. Bunga Bunga kantai dan kesum. kadang-kadang dia letak satu bunga ni dekat lasar. Bunga apa? Bunga kantai. Bunga kantai. Orang tu dia jawab. Allah tu sifat apa? Tanya. Betul. Itu orang makan nasi minyak. Dia diminang dengan timun. Nama dia apa? Je. Aja latah, senang dia sebut. Well, selalu makan, itu latah. Mesti tu boleh jawab. Allah itu tidak menafikan apa tak dapat. Betul tak? Tak dapat. Dulu ada tudung popular bertingkat-tingkat. Nama tudung tu WF. Apa ni? Betul. Kenapa tahu? Ambil tahu. Betul. Pakai lagi. Sekarang warna-warna tudung ni dia ada satu nama. Apa? Nak matching-matching. Apa? Boleh? Apa nama dia? Satu nama tu?
Ada warna hijau yang mana dia terus dia nak bunyi. Warna apa? Turquoise. Turquoise. Tak bahasa Jawa ke tak bahasa Jerman pun tak tahu. Turquoise. Tersebut. Turquoise. Kenapa? Minat, tahu, ambil berat, update, dengar cerita, masuk WhatsApp, dalam Facebook semua kata turquoise color. Betul tak? Jarang orang tak tahu. Kalau orang yang fashion ni, kejap tudung hijau, besok tudung biru. Pakai tudung hijau, emas pun warna hijau. Sekarang dia keluar ni. Saya bukan mau warna biru, baju biru tau. Ni kebetulan jam biru, ni kebetulan tau. Bukan saya ada jam 5-6 kali tak ada. Ini kebetulan beli kotak biru pakai. Tu je. Tapi bila tauhid ni patut begitu. Kenapa kita boleh jadi begitu? Belajar selalu, dengar selalu, ambil selalu, masuk dalam akal, hayati betul-betul kenal Tuhan. Boleh jawab itu. Betul tak? Boleh jawab itu. Macam dia tanya akak lah. Sebutkan jenama-jenama dan jenis-jenis sebut gari. Mesti boleh sebut kan? Sebutkan 3. Bukan 3, 5 boleh sebut. Betul? Jenama ni, jenama ni, jenama ni, jenama ni. Sebutkan jenama kicap yang ada di pasaran. Oh, dah boleh buka supermarket. Jalin, kipas udang, Tamim, ABC. ABC, Adabi. Nabi, Jalin. Oh, Masuri. Kicap Masuri, tak pernah dengar pun. Sos Masuri. Sos tiram. Masuri tak ada. Enak. Kicap enak. Kenapa kita boleh sebut? Ayah tengok, ayah petang. Asal. Kena hantu kicap tu, ayah kicap. Makan temikai pun tahu kicap. Kau tengok tak orang bilang kicap? Sedap Ustaz. Sedap. Buat kicap. Ali belajar dekat mana tau? Johor. ITM. Tak pernah dengar pun. Betul lah tu. ITM, budak-budak ni ada bawa botol kicap, ada bawa botol budu. Kalau yang bawa botol budu ni nanti kawan-kawan datang aku mung. Ni salah orang Kelantan, orang Terengganu faham. Dia yang makan dengan kicap saya nampak, saya tak tahu dia tak ya lah. Orang Johor. Orang Dia pisang makan kicap. temikai dengan kicap. Orang Johor. Sedap Ustaz. Sedap. Tak tahu pun. Temikai makan dengan kicap. Sedap. Ada orang makan apple dengan budu. Ada orang makan apple dengan budu. Itu colek-colek tu. Allah, cerita pasal makan ni tak belajar tauhid ni. Wadaniyah bisa menafikan Allah itu Berbilang. Jadi salbiah ni menafikan. Ini mereka lebih Dia bising. apa sifat dia nafi? Apa? Sebab yang aku nak Malaysia. nafikan ni. Nak Malaysia. Pakak nafikan ni. Siapa? Ini nafikan ini. Muka pucat. Itu nama menafikan. Itu nama menafikan. Okey. So kalau kita boleh faham, senanglah kita bisa faham. Okey. Ni. Berbilang. Okey, saya besarkan ni, akan ambil gambar. Ambil gambar. Nanti kalau balik rumah kan, kalau baca tulisan macam doktor sikit ke. Apa? Kalau besar lagi lah, ni belum besar. Purple? Oh, nak tukar warna? Okey, kejap. Oh, background. Ini kuning, sana hijau.
Okey. Nampak tak? Tak nampak lagi, kita putihkan aja. Okey, nampak? Nampak kan? Kita putihkan je lah senang. Okey. Sambung lagi. Kopi lagi. Jadi kita tak baca fikah tu. Saya nak ambilkan ni. Okey, boleh eh? Okey. Nafi tu, Esa Allah itu pada 4 perkara. Satu apa? Zat. Ini 3 kan? Ini 3 ke? Atau 4? Sekejap. Nombor 1. Okey, 3. Nanti dia tambah lagi 1. Dia ada kejap lain kata 4. Ada 1. Buat nombor sini. Ini 1. Lepas tu dia juga Esa dari segi sifat. Ini 2. Tak nampak Ustaz. Slide tak ada Ustaz. Dia juga Esa dari segi perbuatan. Tak nampak Tak Ustaz. nampak, Ustaz. Tak- Sekejap. Okey. Ni. 1, 2, 3. Bukan cakap dia Esa, tapi dia Esa mesti 3 sendiri. Zat. Maknanya tak ada apa-apa, tak ada sesiapa, tak ada bagaimana yang zat dia sama dengan zat Allah. Kenapa dah keluar pula? Sekejap. Ya. Okey. Nampak tak? Ada lagi Ustaz, tak keluar slide langsung. Okey. Nampak tak? Dah ada Ustaz. 3. Zat, sifat, perbuatan. Mana zat dia? Macam mana zat dia? Allah yang tahu. Tapi yang pasti bukan macam makhluk. Siapa lagi yang zat sama macam Allah? Tak ada. Kenapa tak ada? Dia Esa. Zat dia je zat dia. Yang lain tak ada zat. Macam dia. Macam mana zat dia? Allah yang tahu. Kita tak tahu. Yang kita tahu bukan macam makhluk. Itu yang kita baca ni dulu ni. Zat Allah adalah
Ustaz. Ini kita baca dulu sipir ni. Zat makhluk adalah apa? Adalah jawablah macam dah kosong tadi. Jirim. Aran dulu. Sifat Allah adalah sifat. Kenapa sifat Allah kalau dia sifat Allah dan ini itu? Kenapa? Dia Esa. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah Arat. apa? Ini pun datang Arab. Ini dia punya guru bagi. Sifat Allah adalah jirim. Sifat makhluk adalah jirim. Jirim di mana? Zat makhluk ni jirim. Bila jirim, maka lahir daripada jirim tu apa? Apa yang lahir daripada jirim? Apa yang lahir daripada jisim? Sama gitulah. Apa dia? Satu nama apa? Itu nama Arab. Apa yang lahir dari sifat? Itu juga nama Arab. Macam saya beri contoh lah. Cili. Atau apa? Itu jirim ke Arab? Cili. Itu jirim. Itu zat dia. Arab dia apa? Arab dia pedas, arab dia panjang, arab dia atas pokok, arab dia bawah pokok, arab dia muda, arab dia tua, arab dia merah, arab dia hijau, arab dia atas tangan, arab dia bawah tangan, arab dia dalam kuali, arab dia atas kuali, arab dia atas meja, arab dia kena potong, arab dia bulat-bulat, arab dia kena tumbuk, arab dia hancur. Itu arab dia. Yang lahir daripada jirim cili tadi. Tanpa jirim, maka tanpa Arab. Kenapa? Arab ni dia bergantung dengan jirim. Balik igau ni kan. Tani tak faham lagi. Kalbiah tak faham lagi. Arab pula. Saya cuba ulang-ulang, saya cuba cakap perlahan. Kalau pernah belajar sebelum ni, benda ni lagi mudah faham lah. Tapi kalau sebelum ni salbiah salbun, tak mendengar, ni agak payah sikit nak faham. Tapi kalau kita dengar betul, kita boleh faham. Dia bukan susah. Tapi dia memerlukan ulangan-ulangan dan dia memerlukan penumpuan. Itu dia kata. Jangan kalah sebelum bertarung. Tahu? Apa mana kalah bertarung ni? Alah dah tua Ustaz, mana nak faham? Tahu? Mana nak faham Ustaz? Arat-arat umur makcik dah 65. Mana makcik nak faham Ustaz? Arat-arat ni. Makcik, kalau makcik nak copy message, nak reply, ada kat mana? Makcik reply bawah, ada kat mana makcik jawab? Tak mikir, makcik tahu buat. Itu senang Ustaz, tarik ini, tahu pula. Bukan sudah tua tak boleh buat. Cucu hantar, nenek kat mana nak ikut. Tahu pula dia jawab tu, nenek kat kedai dia sibuk lah. Boleh jawab orang voice message, boleh? Kata nenek dah tua, boleh? Boleh. Kenapa boleh? Ni anak masih ajar. Macam ada orang ajar aku tak?
Tauhid? Tauhid tak boleh. Tauhid tak lama. Tak arak-arak yang benda ni arak-arak. Makcik dah tua arak-arak. Wajib makcik tahu. Wajib makcik tahu. Kenapa? Fardu ain. Kalau buat Malaysia tak pandai, berdosa tak? Tak berdosa betul. Ini tak tahu, bahaya. Kalau kita kata makhluk ini jirim ada arat. Zat Allah bukan jirim. Maknanya zat Allah ni bukan sejuk, bukan panas, bukan panjang, bukan pendek, bukan tinggi, bukan kat langit, bukan kat bumi, bukan kat penjuru kanan, bukan penjuru kiri, bukan atas bawah, bukan diam, bukan gerak. Kenapa? Yang diam, yang gerak, yang atas, yang bawah, penjuru kanan, penjuru kiri, penjuru depan, penjuru belakang, dekat bawah, dekat atas, sejuk, panas, besar, panjang, pendek, gemuk, bulat, lepeh, keras, itu adalah pemilik kepada jirim. Nama dia Arab. Jirim siapa? Jirim ni makhluk. Jadi orang kata Allah di langit. Tak. Di langit itu tempat. Tempat ini adalah Arab. Arab ni pemilik dia jirim. Sebab apa? Zat makhluk adalah jirim. Zat Allah adalah zat. Macam mana? Allah tahu. Itulah cara faham. Boleh faham tak makcik? Panggil makcik pula. Tak susah kan? Cuma benda baru memanglah. Betul benda baru memanglah kita tak berapa biasa. Tapi tak susah. Macam kita belajar bawa kereta dulu lah. Pejak tekan brek, pejak tekan kelas. Dia tekan brek, tekan kelas. Dulu bawa kereta betul lah. Duduk sini, dapat lesen. Ini steering, macam ni pun begitu. Orang tegur tak boleh pandang. Orang tegur, kia! Diam dengan kau, aku tahu begitu. Betul? Lalu mana? Nenek! Diam, nenek. Nenek macam Formula 1 sebelum kita ni. Budak-budak kata. Kasut buka, kalau tidak ejen minyak. Bukan orang sini terror lah, orang lain. Buka zipper, kasut tinggi, kasut tumit, kasut beli kita RM2 buka. Tak pakai zipper dalam kita. Kenapa? Kalau tidak ejen minyak, kuat mana? Kadang-kadang masa tu dah tekan brek, masa tu nak tukar kelas, masa tu nak tukar rebok, kering. Mati aku, dia mati. Betul? Sekarang nenek duduk belakang. Tum, wang, tum. Hai, tum. Hai, tum. Siap hai orang ni kan ni? Kadang-kadang saya makan kari pak. Begitu. Aku lapar ni Joya. Tadi aku lapar. Makan kari pak. Lepas sini handphone. Ni nak balik. Handal nenek, handal. Kenapa nenek handal sekarang? Biasa. Ulang. Hari-hari. Dulu pam minyak takut. Macam mana nak pam ni? Terbakar lah di kereta ni. Sekarang pam minyak akan berbual dia. Betul. Tak biasa. Bukan minyak hitam pun pandai dengan nenek. Atuk tanya nenek mana buka? Bawa kereta. Tengah buka ni. Nenek. Mampu macam mekanik nenek. Buka air filter pun dah pandai. Kenapa? Biasa. Begitu juga kita belajar ni kita biasa dengar. Kita kata zat makhluk adalah jirim. Zat apa? Bukan jirim. Kenapa? Jirim ni memiliki arat. Apa arat? Panjang, pendek, panas, sejuk, atas, bawah, diam, bergerak. Gelap, terang. Allah pun begitu. Jadi zat Allah mana? Zat Allah adalah zat. Macam mana? Allah yang tahu. Kita bercakap lah. Kita boleh kaitkan jirim dengan arat. Zat ialah zat. Sifat ialah sifat. Sifat baru ialah arat. Itu nama arat tu. Kenapa tak sama? Sebab Allah itu bersifat wadaniyah. Wadaniyah itu apa? Esa. Tunggal. Okey. Saya nak orang semua tengok orang tanya pula. Mana arat-arat ni? Tak takut. Jangan saya jawab.
Okey, yang ni pernah tengok tak ni? Dalam video ni tak? Terang beza zat dengan sifat. Pernah tak pernah? Hah? Pernah ke tidak? Tak pernah. Okey, tak pernah kita tengok sini. Okey, kalau saya buat garis putih dapat tak? Itu yang hitam lah. Ambil contoh dulu. Ini yang guru bagi contoh. Cuma saya lukis dalam. Guru dulu dia tak lukis. Dia tak lukis, kita yang lukis. Kita lukis ni apa? Supaya kita boleh susun kefahaman kita dengan betul. Okey. Okey. Dulu guru bagi contoh air. Dalam gelas. Jadi gelas ni apa? Gelas ni zat. Air dia juga zat. Pegang definisi. Apa definisi zat? Barang yang berdiri ia dengan diri. Dan tidak bergantung dengan benda lain. Tidak kata ada ni baru ada zat. Tak. Zat ni dia stand alone. So stand alone tak? Stand alone. Dia hanya dengan diri dia. Cukup. Dia tak perlukan apa-apa untuk dia dipanggil zat. Sifat apa? Berdiri dia di yang lain. Maknanya dia ada sifat ni bila ada zat. Maknanya dia tidak berdiri dengan dirinya. Faham Bila wujud sifat wujud, Allah punya zat ini wujud, maka adalah pada dia sifat-sifat dia lah. Hidam ke, bakar ke, melihat ke, mendengar ke. Bila ada gelas itu ada zat, maka sifat pada jirim itu dipanggil arat. Ini kita boleh kata arat ni. Ni arat. Ini kata arat ni. Kenapa kata arat? Dia adalah sifat kepada perjirim. Jadi arat ni, definisi dia, dia berdiri, dia ada di yang lain. Yang lain apa? Azat tadi ni, jirim tadi. Ni, biru. Biru ni apa? Nama apa? Biru ni apa? Arat. Atau sifat lah. Atau sifat. Tapi sebab dia ini makhluk, nama dia biru ni nama dia arat. Arat ni, dia bergantung kepada zat. Ni, bentuk muka ni. Kalau gambar tak ada biru tak? Tak ada biru. Maknanya dia bergantung kepada ni. Ini tak ada, tak muncul, tak wujud, dia tak ada. Tapi ni, penutup muka ni, dia tak bergantung dengan siapa. Untuk dia dipanggil, penutup muka. Faham Itu nama dia bergantung. Ini empat segi. Empat segi nama apa? Arat ke zat? Arat. Yang hasil daripada jirim. Zat makhluk adalah jirim. Ini makhluk. Ada daripada jirim. Betul? Empat segi. Kalau dia jirim tak ada, empat segi dia tak? Tak ada. Itu maknanya dia bergantung pada empat segi, dia bergantung pada benda ni. Benda ni ada, baru ada empat segi. Benda tak ada, tak ada empat segi, kosong. Atau kita tahu, bergantung ia, berdiri dia di yang lain.
Kenapa ulama ajar benda ni dalam tauhid? Supaya dia blok. Zat Allah, dia tak ada jisim, dia bukan jisim, dia bukan arah. Zat Allah adalah zat. Macam mana? Dia yang tahu. Tak ada macam. Tang mana? Tak ada tang. Rupa lagu mana? Tak ada lagu. Tak ada rupa. Dan sifat dia kecil besar. Tak ada sifat. Panas sejuk? Tak ada. Dua atas kursi, bersemayam, diam, tak langit? Tak ada. Macam mana? Allah tahu. Kita? Tak tahu. Serupa tak dengan benda lain? Macam pokok ke, macam langit ke, macam bulan ke, macam bintang ke? Tak lupa. Kenapa tak lupa? Dia adalah Esa, Tunggal, Wahdaniyah. Kau ada lupa dengan lain, mana dia betul jisim? Bintang, zat, jisim. Arat dia apa? Bersinar lagi. Terang lagi. Jauh. Lagi. Tinggi. Lagi. Dekat langit. Lagi. Terapung. Lagi. Siang tak nampak. Malam. Tak nampak. Kami ni baru balik Jabal Mursing. 4 pagi keluar kat pantai. Tengok langit. Tengoklah burus yang menuju arah utara. Tengoklah macam-macam kat langit tu. Lepas tu pukul 5 tengok pasal kali tak nampak. Nampak jauh. Pergi lari dari gemuk 25 km. Sampai sana dah ada bubuk. Mana nak tadi dia? Main tubuh. Nampak lah macam terbit suruh nampak dia keluar. Saya pergi pantai nampak ada budak muda Cina. Dia pasang handphone sini lah, dia pasang kaki dia tak kat pantai. Dia duduk. Saya tanya, "Dek, you dah rakam berapa lama?" Half an hour saya dah rakam. Dia rakam 40 minit. Daripada matahari tu mula naik dia rakam. Wah, dia kata cantik ya. Dia kata very nice view. Dek, you share sama saya? Boleh. Pakcik bagi nombor telefon, tak saya hantar. Betul lah bagi saya. Ada kadang-kadang orang-orang yang bukan Islam ni kan, dia nampak kita pakai macam ni, dia nak berbual pun tak berani tau. Dia rasa, bukan dia benci. Dia rasa takut pun ada, dia rasa macam-macam ada lah. Tapi kalau budak-budak muda, especially budak-budak universiti dia kena biasa dah. Jadi approach dia kita berbual, dia akan berbual. Macam kawan-kawan dia. Okey, pakcik tadi. Oh, pakcik minat kan? Dia bagi pakcik. Saya cakap dengan dia tadi pukul 4 kita tengok langit, tengok bintang. Lepas tu orang saya kata lah, as a Muslim kita tahu dia boros apa. Oh tu tiga-tiga tu lah, saya nampak. Nanti saya bagi gambar. Dia bagi gambar kat saya. Pokoknya malam tadi 20 dia ambil gambar. Dia pakai apa tu lah. Ada gambar tu kat saya. Lepas tu yang setengah jam tu dia kompres jadi seminit ni. Dia cepatkan jalan tu. Nampaklah kuning macam dekat TV tu lah. Dia pakai labs, ada satu cara dia nak buat. Tapi saya tak belajar, tak tahu. Dia bagi. Baguslah budak tu nampak dia baguslah, dia tak kekok lah nak gaul kita kan. Ada orang Islam ni nampak kita pun dia malu pun ada, dia macam rasa lah hati dia. Kita nak tengok apa? Nak tengok kehebatan Allah dia gantung yang langit tu. Cuma saya tak nampak bintang timur, saya tak nampak. Patutnya kalau ikut dalam kitab, kalau bulan-bulan sini nampak bintang timur. Bintang timur ni dia lain tau, kita tengok bintang timur tak? Kalau kat Medan ni tak nampak. Dia kena pergi ke laut. Dia banyak, lepas tu dia sinar dia kuat. Dia macam bulat, tapi sinar dia lebih kuat daripada bintang lain. Itu bintang timur. Bintang kejora. Orang-orang sajak selalu guna bintang timur. Oh, apa tu? Alah, siapa nama usahawan negara tu? Dia kata apa? Dalam sajak dia, akan menjolok bintang timur menjadi kerongsang menghiasi dadamu. Itu juga bintang timur tu. Timur ni sinar dia yang kuat. Saya juga malam tu tengok tak ada. Dia belah timur lah. Jadi kalau kiblat dekat sini, ni kiblat, dia selalu dia dekat belah sini. Bukan belah belakang kita, dia belah sini.
Lebih kurang sini. Dia 23 darjah ke sana. Kalau kiblat sini, di belakang kita kat sini. Kalau langit belah sini lah. Kalau budak-budak ahli falak ni pandai lah. Dulu saya belajar saya di rumah kejuruteraan UKO. Kita ada satu subjek nama dia astronomi. Kita belajar serat matahari. Tengok matahari naik, bacaan tinggi kita belajar. Tapi budak-budak yang ambil ijazah, dulu tak ada ijazah lah tempat saya di rumah lanjutan ITM. Mereka dibawa untuk satu subjek nama dia Star Observation. Itu orang belajar tu. Tu kalau sini cerita saya tu, bintang ni gini-gini, wah kita dengar lok-lokong dulu. Itu yang melahirkan minat saya tu. Kalau saya boleh ada peluang di pantai, malam-malam saya tunggu minta. Nampak, saya nak ingat-ingat apa sini saya ajar dulu. Benda sangat baik lah. Okey, ni apa? Arat. Apa? Arat pada gelas dan air ni sejuk, panas. Jadi bila Allah itu dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia tak ada arat. Maksudnya Allah ini bukan sejuk, dia bukan panas. Itu dicontohkan dengan makhluk. Jadi Allah macam mana? Dia tahu. Dan Abu Bakar kata, engkau tidak mendapat, itulah mendapat. Engkau mendapat, Allah ini macam mana jumpa dia, itulah pendapat dia. Bukan pendapat. Lagi apa? Warna jernih, itu arat. Allah ini dia tak ada warna. Kenapa? Dia bukan arat. Kenapa dia bukan arat? Dia bukan jisim, dia bukan jisim. Dia apa? Dia zat. Ada zat dia apa? Zat dia adalah zat. Zat makhluk adalah sifat. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah arat. Arat apa? Ain robot. Alah, kita baca amat arif disukun. Betul? Imannya apa? Panjang. Arif mendatang. Mari disukun. Sukun maknanya apa? Huruf yang mati ke depan. Betul? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dipanjangkan hi 2 rakaat. Boleh panjangkan lagi him 4 rakaat. Kenapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Sebab datangnya mim yang rukun. Rukun apa? Mati, bukan buat rukun tu. Itulah penerangan daripada Arab. Arab ni benda berdatang. Datang topeng muka ni, datang biru. Datang topeng muka, datang persegi. Datang topeng muka, datang bertali. Datang topeng muka, datang atas tangan saya. Datang topeng muka, datang bawah atas meja. Datang topeng muka, datang di arah depan saya. Datang topeng muka, di arah depan akak. Datang topeng muka, dia bergantungan ke atas kat tangan. Kenapa semua tahu? Nama dia harap. Bila datangnya topeng muka. Jadi yang saya sebut tadi, dia bergantung dengan topeng muka. Jadi arah ni dia bergantung pada yang lain. Topeng muka ni, dia tak gantung pada apa-apa. Dia ada. Tak ada. Okey. Faham tak? Kalau faham tapi tak boleh terang balik, tak apa. Tak apa nak terang pun. Jom lagi. Tak ada masalah. Yang kita faham. Yang penting tu kita faham. Okey. Jadi zat ni, zat air, zat gelap ni, bila zat ini refer pada makhluk, dia akan dinamakan sebagai jirim. Dia lahirkan sifat. Sifat dia dipanggil sebagai Arab. Itu beza dia. Okey. Okey. Bila kita kata Allah itu tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berarah. Tengok, jisim dekat sini.
Jisim dekat sini. Jirim dekat sini. Maknanya jisim ini adalah sebahagian daripada jirim. Jisim ini sebahagian daripada jirim. Apa definisi jirim? Ini definisi dia. Apa dia? Sesuatu apa? Yang mengambil ruang. Kena mengambil ruang. Meja ni kosong. Datang botol air. Botol air ni dikatakan mengambil ruang. Dia mengambil 1/20 daripada ruang atas pada meja ni. Jadi dikatakan botol air ni adalah apa? Jirim. Ini power bank. Tangan dia kosong. Saya letak. Jadi power bank ni kata tangan saya dia mengambil apa? Mengambil ruang. Bila dipanggil ruang, dia ditakdirkan sebagai jirim. Kalau kita kata Allah tidak jirim, bukan jirim. Maknanya Allah tidak mengambil ruang. Kan mengambil ruang. Dia tidak bertempat. Sebab apa? Tempat tu dia yang buat. Bila dia yang buat, dia sifat dewan ni, dia tak perlu tempat. Sebab apa? Tempat tu dia yang buat. Faham ke pening? Pening tak usah. Tapi macam saya kata lah, kena dengar selalu. Zaman dulu ada kawan kita hafal lagu Bobby. Hantem, tak ada hantem kat luar. Calti, ada dulu budak Melayu ramai, budak-budak bagi kita ni lah. Hafal lagu. Ada yang pergi tengok Bobby 6 kali, wayang Bobby. Sampai dia hafal semua lagu Bobby. Akak tak tengok kan? Akak dulu kat kampung tak tengok kan? Tak. Oh tak tengok, okey lah. Tengok apa? Al-Mizan, Al-Suraya. Al-Mizan penasyid tak kena tepung. Nanti gambar. Kalau tengok gambar dia kelakar lah. Kat kampung, dia dari Indonesia, dia lawak kampung. Dia nasyid lah. Dia nasyid lah Al-Mizan tu. Nasyid je lama tu. Musim haji telah tiba lagi, labbaik Allah. Tu dulu tak pakai. Kalau sekarang memang balik kursi je. Dulu tak pakai kebaya. Sebenarnya pakai kebaya. Tahu kebaya baju dia tak? Yang macam kerengga pula. Nyanyi labbaik Allahumma labbaik. Kalau sekarang dia kan kelakar betul. Dulu tak kelakar, dulu biasa je. Nyanyi lagu Selimut Putih pakai kebaya. Tak takut lah. Dulu-dulu orang jadikan nasyid ni hiburan gitu-gitu je lah. Tak ada apa-apa lawa yang penting kan. Zaman dulu kan. Orang dulu boleh hafal lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu tak apa benda yang kita pun tak tahu. Dia tak faham pun, tak faham. Sekarang ni kita disuruh faham. Ulama-ulama susun. Ini ilmu kau kena faham untuk kau kena Tuhan kau. Dia perkenalkan jirim, dia perkenalkan jisim, dia perkenalkan arad. Kenapa? Bahasan tauhid ini adalah bahasan yang nak mengenal Allah. Lepas tu kita baca saluran ni. Kita baca saluran ni. Apa jirim? Yang mengambil ruang. Angin. Angin jirim tak? Jirim. Dia ngambil ruang apa? Ruang bumi ni dia ambil. Manusia jirim. Cahaya jirim. Kesimpulan dia, makhluk tu jirim. Ada yang boleh dia pecah bagi. Itu boleh nama jisim. Kau boleh pecah bagi tak?
Macam kayu, boleh pecah bagi. Manusia boleh potong-potong. Pokok boleh potong-potong. Ada yang boleh pecah bagi dan keadaan dia besar, itu nama dia kasif. Ka, sa, ka, sa, ya, fa. Ulama yang bagi yang ni. Kasif apa? Kasar. Contoh apa? Manusia, pokok, tangan, kaki, jari, bumi, dia boleh besar, kecil. Dia boleh dibelah-belah. Itu nama dia apa? Itu nama dia jisim kasif. Okey. Kalau ditanya manusia, dia jirim. Bahagian apa? Bahagian jisim. Bahagian apa lagi? Kasif. Kenapa? Dia besar dan boleh dipecah bagi. Ada lagi satu, nama apa? Latif. Mana apa? Lembut. Mana apa? Halus. Boleh pecah bagi? Boleh pecah bagi. Tapi dia halus, dia lembut. Contoh, cahaya. Cahaya lah. Kita suluk, ni terang. Kita ambil satu kardboard, blok. Kita boleh bagi tak? Boleh bagi. Bagi dia bila? Aku dah masuk ni. Blok. Masih boleh pecah bagi? Boleh pecah bagi. Tapi dia lembut. Apa? Cerah, gelap, malaikat. Malaikat itu cahaya. Cahaya tu. Jadi malaikat ini ialah juga jirim, bahagian jisim, tapi bahagiannya latif. Maknanya Allah ini bukan benda gelap, bukan benda terang, bukan benda cerah. Nak beritahu tu sebenarnya. Jadi kalau nampak cahaya putih, kata tu Allah. Bukan. Cahaya ni dia masih jirim. Bukan itu Allah. Nampak cahaya putih kat langit. Allah, bukan. Jangan salah faham. Kenapa jadi gitu? Tak belajar tauhid. Nampak dia terang, malaikat. Itu mungkin malaikat. Sebab malaikat ni dia cahaya. Tak belajar tauhid. Kalau langit gelap, tiba, dia tu bulat. Tak belajar tauhid, dia kata Allah. Sedangkan gelap terang ni apa? Latif, jisim, pecahan daripada jirim. Allah itu bukan jirim, bukan jisim. Bukan Arab. Macam mana? Allah yang utahui. Itu tujuan dia ajar oleh ulama ni, jirim, jisim ni apa, supaya jangan kita menyerupaikan dia. Itu dia susul perkataan ni. Kalau boleh pecah bagi, nama jisim. Kalau tak boleh pecah bagi, nama apa? Ini nama jauhar. Apa makna jauhari mengenal wanita? Apa? Jauhari apa? Saya ada dulu Ustaz cakap, saya lupa. Hanya orang pandai dapat menilai permata. Itu dia punya definisi lah. Tapi apa makna manikam tu? Manikam jenis apa? Batu mata. Permata Jauhari apa? Tukang. Adori. Tukang buat mata. Tukang. Jauhari ni pandai tukang. permata. Yang pandai permata nama jauhari je ke? Kalau tak tahu lah, mungkin juga, betul lah. Mesti orang pandai emak permatanya kena mata. Kalau kita ni tak kenal, kaca tu permata kita tahu. Mungkin juga. Tu dia kata dia jauhar. Dalam kitab kata jauhar. Guru kata jauhar. Ada dulu petanda jauhar ni. Macam dululah bahasa Melayu kan. Padang jarak, padang terukur. Jarak ni apa? Pokok. Pokok jarak. Jarak jauh tu je. Okey. Jauhar ni apa?
Dia bahagian kedua pada jirim, tetapi dia tidak boleh dipecah bagi. Contoh dia apa? Jauharfat. Jauharfat ni apa? Atom-atom. Molekul-molekul. Tengok gambar-gambar bulat, ada macam rangkai bulat kan. CO2. Karbon apa? Oksida 2. H2O. Hidrogen 2. Oksigen. Itu jadi apa? Itu air. Itu air. CO2. Dulu ambil saya rumah tangga ke apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioksida. Carbon dioksida. Itu nama dia molekul-molekul. Kalau kita kata zarah. Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada juga zarah kan? Kebaikan sebelah zarah pun akan dikira, kejahatan berzarah pun akan dikira. Kenapa zarah? Zarah tu yang lalu daripada zarah tu dapat kitab. Kalau ahli sains dia panggil molekul. Molekul air. Itu yang ada orang Jepun buat apa? Buat kajian kan. Disuruh orang Islam baca air dekat Al-Quran dekat air dan dia tengok molekul macam permata, dia kilat. Banding air biasa yang tak dibaca Al-Quran. Itu ada orang Jepun buat kajian. Itu nama molekul. Molekul ini nama dia jauharfat. Satu. Ada lagi satu jauhar yang mana dia adalah berlapis-lapis, susunan-susunan. Nama dia jauhar murakab. Dah dengar tak kata murakab? Dekat mana murakab? Jahil. Jahil yang berlapis-lapis, itu nama dia murakab. Ini molekul yang disusun-susun untuk menjadi lebih dari satu molekul, nama dia jauhar murakab. Murakab yang berlapis, bersusun. Kalau satu molekul nama dia jauharfat. Kenapa ulama sisi-sisi macam ni kan? Kalau dia kata Allah ni kecil macam molekul, tak nampak, tak boleh. Molekul ini juga dia pakai jirim. Dia dah bersedia dengan ilmu ulama ni supaya manusia jangan kata Allah ni begitu. Tu dia ada jauharfat. Okey. Nanti akan datang. Tadi adalah pembahagian jirim. Akan datang minggu depan insya-Allah pembahagian Arab. Baru nampak belajar ini lengkap sikit. Bila kata Allah itu bukan jirim, Allah itu bukan isim, Allah itu bukan arat. Apa arat? Ini arat. Minggu depan kita sambung ke sini. Ni. Ni ambil lah gambar. Online, belajar online ambil gambar. Ini satu yang kita belajar. Ini satu. Okey. Ini dua. Ni. Ini dah belajar ni. Ini soal ni. Tak faham juga. Ni. Akan datang ni. Kongsi-kongsi dengan kawan. Kalau tak dapat, tanya kawan. Kau tadi dapat ambil gambar tak? Aku ni dah lah lambat. Ambil gambar terpegang button lain. Ni. Minggu depan, tanpa rasa serik, kamu kat sini. Dan kata, pening Ustaz, tak mau belajar, terpulang. Saya tak cakap apa. Ni ambung. Masjid Nurul Ihsan, Kampung Medan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nota yang pertama tadi Ustaz, yang dekat Aroni tadi Ustaz, yang mula-mula sekali. Okey. Ini dah ni tak ni? Mana tadi Aroni tadi?
Dah hilang. Nombor 9 Ustaz. Permulaan tadi. Permulaan belajar. Permulaan belajar tadi. Hilang, sini saya ini. Ni dah. Ini dah belum ni? Kak, dah ambil gambar belum? Dah. Dah. Yang mula-mula tadi mana? Ni. Betul? Tak keluar lagi Ustaz. Tak keluar Ustaz. Wah, sekejap. Itu orang Nabi belajar masuk ni. Okey ni. Oh, kita nak keluar. Ya boleh. Oh, ni kaya tu gaya. Okey ni. Dia ambil belum? Okey. Kita boleh Ni. besarkan sikit. Ini yang mula tadi. Okey cukup. Nanti belajar Arab pula. Minggu depan sejam. Lepas tu kita belajar 60 jam. InsyaAllah. Jangan sendiri ya. Alah datang kelipat lagi bagus. Kita dengan kelipat. Moga dengan kelipat tu kena Allah. Itu yang saya cakap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam Alhamdulillah.